Baik, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan bersama dengan Cikgu Rehan. Baik, kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Baik, yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan tropisme. Manakala yang kedua, gerak balas nastik. Jadi dalam tumbuhan, gerak balas dalam tumbuhan sebenarnya terbahagi kepada dua. Satu ialah gerak balas secara tropisme, satu lagi adalah gerak balas nastik. Baik, mari kita lihat apa itu tropisme. Okey, tropisme ialah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan. Baik, seterusnya, jom kita lihat apa itu fototropisme. Baik, seperti yang kita ketahui sebelum ini, tropisme bermaksud gerak balas terarah. Jadi, foto ini merujuk kepada cahaya matahari. Jadi, fototropisme bermaksud gerak balas terhadap cahaya matahari. Baik, melalui video yang saya tunjukkan di sebelah ini, kita dapati pucuk tumbuhan akan bergerak mengikut arah matahari, iaitu dia akan tumbuh ke atas ke arah matahari. Jadi gerak balas ini adalah gerak balas yang positif, iaitu pucuk bergerak ke arah cahaya matahari tersebut. Ya, dia bergerak ke arah rangsangan. Jadi ini adalah gerak balas yang positif. Jadi pucuk tumbuhan dia bergerak balas terhadap cahaya secara positif, kita kenali sebagai fototropisme positif. Baik, sekarang kita tengok yang kedua, akar tumbuhan. Akar tumbuhan ialah fototropisme negatif. Ya, kerana akar tumbuhan tidak tumbuh mengikut arah cahaya matahari. Seperti dalam video di sebelah ini, tidak ada akar yang tumbuh keluar untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi, akar tidak bergerak balas secara positif terhadap cahaya. Jadi, kita kenali sebagai fototropisme negatif. Jadi, apa kepentingan fototropisme? Kepentingannya adalah untuk memastikan pucuk dan daun ni memperoleh cahaya matahari untuk membuat fotosintesis. Jadi, bila tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, barulah dia boleh buat fotosintesis dengan baik. Baik, yang seterusnya, kita akan lihat kepada gerak balas yang kedua, masih lagi dalam tropisme, iaitu hidrotropisme. Hidrotropisme ni ialah merujuk kepada gerak balas terhadap air. Jadi pelajar mesti tengok di bahagian hadapan. Hidro ni merujuk kepada air. Tropisme ialah gerak balas. Jadi ini adalah gerak balas terhadap air. Baik, kita lihat daripada gambar di sebelah. Kelihatan pucuk tumbuhan tidak mengikut arah rangsangan air. Jadi pucuk tumbuhan tidak bergerak balas secara positif terhadap air. Pucuk tumbuhan bergerak balas secara negatif kerana dia tidak mengikut arah rangsangan air. Jadi dikenali sebagai hidrotropisme negatif. Okey, berbanding dengan akar tumbuhan. Okey, akar tumbuhan pelajar boleh nampak dia bergerak balas secara positif ke arah air. Okey, dia bergerak ke arah air. Jadi dia bergerak secara positif. Kita kenalinya sebagai hidrotropisme positif. Baik, apa kepentingannya? Untuk membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air dan semestinya untuk menjalankan fotosintesis. Baik, yang seterusnya kita tengok gerak balas yang ketiga, iaitu gerak balas terhadap graviti. Baik, apa nama gerak balas terhadap graviti? Iaitu geotropisme. Baik, macam mana pelajar nak ingat geotropisme ini adalah gerak balas terhadap graviti? Senang saja para pelajar.
lihat kepada huruf di bahagian hadapan. G for gravity. Jadi, tengok kataan huruf di hadapan G. G ni merujuk kepada gravity. Jadi, ini adalah gerak balas terhadap gravity, iaitu geotropisme. Baik, kita lihat contoh pucuk tumbuhan. Okey, pucuk tumbuhan merupakan geotropisme negatif. Kenapa? Kerana pucuk tumbuhan tidak tumbuh ke arah bawah, tetapi dia tumbuh ke arah atas, iaitu menuju ke atas. Jadi kalau graviti selalunya mestilah menuju ke bawah. Okey, jadi pelajar nak ingat graviti mesti menuju ke bawah, ke tanah. Okey, jadi ini adalah gerak balas negatif. Pucuk tidak menuju ke bawah, tapi dia tumbuh ke atas. Jadi, pucuk adalah geotropisme negatif. Manakala akar tumbuhan ialah geotropisme positif. Kerana akar tumbuhan tumbuh ke bawah. Okay. Jadi, dia bergerak balas secara positif ke arah graviti, iaitu ke arah tanah. Jadi, ini adalah geotropisme positif akar tumbuhan. Baik, kepentingan geotropisme membolehkan pucuk dan daun tumbuh ke atas bagi mendapatkan tenaga matahari semestinya untuk menjalankan fotosintesis. Baik, yang seterusnya, untuk gerak balas tropisme yang terakhir, iaitu tigmotropisme. Tigmotropisme ini ialah gerak balas terhadap sentuhan. Jadi para pelajar boleh ingat melalui perkataan T di hadapan, iaitu T for touch. Touch ialah sentuhan. Jadi tigmotropisme ialah gerak balas terhadap sentuhan. Jadi contoh gerak balas terhadap sentuhan ni ialah sulur paut dan batang yang melilit. Jadi sulur paut ni dia akan terjadi disebabkan oleh sentuhan sulur paut tadi terhadap sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Jadi fungsinya, kepentingannya membolehkan tumbuhan mendapat sokongan untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, baik, yang seterusnya. Yang terakhir. Ini adalah gerak balas nastik. Gerak balas nastik dia berlainan dengan gerak balas tropisme. Kerana gerak balas nastik dia adalah gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan, tetapi ia tidak bergantung kepada arah rangsangan tersebut. Dia tidak bergantung kepada arah rangsangan. Ia adalah gerak balas tidak terarah. Jadi dia hanya berlaku disebabkan oleh kehadiran sentuhan. Contohnya kepada gambar ni ialah seekor lalat. Dia akan terperangkap di dalam Venus flying trap disebabkan oleh lalat tadi tersentuh dengan daun Venus tadi, menyebabkan daun Venus tadi bergerak balas terhadap sentuhannya dengan menutup serangga lalat tersebut. Jadi, ini adalah gerak balas nastik berbeza dengan tigmotropisme. Tigmotropisme adalah terarah, manakala gerak balas nastik bukan gerak balas terarah. Baik. Contoh lain ialah daun semalu. Jadi para pelajar boleh melihat di dalam buku teks di mana pohon semalu ialah gerak balas nastik kerana dia tidak secara terarah tetapi disebabkan oleh sentuhan menyebabkan daunnya menguncup. Para pelajar? Saya harap para pelajar faham. Dan kita sudah habis topik kita hari ini. Para pelajar boleh membuat bacaan daripada buku teks supaya lebih faham dan lebih ingat mengenai topik kita hari ini.